اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, hari ini kita sambung lagi tajuk kita yang ke 137. Itu cerita berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia ni antara kelebihan dan juga mukjizat dia ialah dia ni boleh bercakap ketika masih dalam buaya. Dalam nu, dalam Kelantan kata nu. Jadi cerita dia ni setelah Maryam ibu dia tu mengandungkan dia, lalu Maryam ini dia mengasingkan dirilah daripada orang ramai. Sebab dia takut orang ramai ni hidup kecek, royak macam-macam lah kepada dia. Jadi dia bernazar untuk berpuasa. Dalam Quran sebut puasa ni makna dia bernazar tak si kecek. Hanya isyarat-isyarat gitu saja. Kalau orang tanya apa-apa dah. Lalu bila ngandung dia dan juga lahirnya Nabi Isa ni, gagallah orang. Sebab orang tahu bahawa Maryam ini dia tak ada lelaki. Jadi macam mana boleh ada anak ni? Lalu ketika tu duk kecek-kecek dah orang ramai, dan Maryam pun tunjuk kepada Nabi Isa tu. Pada ketika tu orang ramai mari kumung dia lah. Mari kumung Maryam tu, royak macam-macam. Maryam pun tunjuk kepada anak dia Nabi Isa tadi, dan Nabi Isa tadi pun pada ketika tu dia duduk dalam buaya lagi. Tiba-tiba kecek. Nabi Isa tu duduk dalam tu tadi. Jadi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Nabi Isa ni dia kecek dengan orang. Pada ketika dia ni duduk dalam buaya lagi. Dia kecek dengan orang wakahlan. Wakahlan ni pada ketika dewasa. Dewasa pun dia kecek. Pada ketika duduk dalam nu, duduk dalam buaya pun dia kecek juga. Boleh kecek dengan orang. Wa minas salihin, dan Nabi Isa ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh, mukjizat dia. Soalan dia, apa perlunya disebut wakahlan ketika dewasa? Wakahlan ni makna dia dewasa. Ketika masih baby lagi lah, kita kata tu. Ketika masih baby lagi tu, nampak pelik lah. Ini nasabah lah kalau kita kata boleh kecek ketika duduk dalam buaya lagi tu, kecek dengan orang, waktu pelik dan mukjizat. Tetapi wakahlan ini ketika dewasa kecek waktu siapa-siapa pun kecek belakang tu. Ketika dewasa tak nanti ke Nabi Isa mukjizat, tak mesti gitu. Dah apa guna sebut tu? Benda yang tak istimewa pun boleh kecek dengan orang ketika bersadar. Kan? Ketika bayi betul. Tapi ketika besar tak istimewa. Tapi sebut juga. Jadi jawab kepada dia. Jadi disebut sini wa yukallimun nas fi mahdi wa kahlan, ini memberi erti dia sebut juga ketika dewasa. Ketika bayi kecek, ketika dewasa pun Nabi Isa kecek juga. Bukan bermaksud ketika dewasa itu kelebihan. Itu. Tetapi ayatnya ketika bayi ni dia kecek supaya orang dewasa. Nabi Isa ni. Bercakap supaya dengan orang tua tu. Itu maksud dia.
fil mahdi wa kahlan itu. Okey. Jadi ucapan kenabian dia ni terselah ketika dia masih bayi lagi. Ucapan dia ketika duduk dalam buaya ni dia sama pernah ucapan dia dan juga sama fasih. Jumpa dengan orang dewasa kecil. Itu maksud dia. Nama dia? Dia sebut wakahlan tadi. Antara bukti apa ni? Nabi Isa ni kecek fasih. Ketika masa tu dia duduk dalam buaya lagi ialah hak dalam firman Allah ni, hak ni duduk dalam surah Maryam tapi bukan duduk dalam surah Ali Imran. Kita duduk baca ni duduk dalam surah lain. Dia kecek ke apa? Dia kata qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba bayi hak duduk dalam buaya tadi tu dia kata aku ni hamba Allah. Allah telah bagi kepada aku kitab. Allah telah jadikan aku sebagai nabi. Udah tu. Bayi duduk dalam buaya tadi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Aku ni dijadikan aku ni berkat dah di mana saja aku berada. Wa awsani bis salah. Tuhan pesan kepada aku suruh sembahyang. Wa zakat, mengeluarkan zakat. Ma dumtu hayya, selagi aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Barram biwalidati. Tuhan juga pesan juga buat baik kepada kedua ibu bapa. Wa lam yaj'alni, dia tidak menjadikan aku ni orang yang sombong dan juga orang yang celaka. Dia jadikan aku ni orang yang baik. Wassalamu alayya, sejahtera kepada aku yauma wulidtu, ketika aku lahir, wa yauma amut, ketika aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan semula. Itu dia kecek tu dok. Ucapan ni orang tua pun tak kecek gini ni. Ucapan dia yang sangat berhikmah lah kita panggil. Ucapan yang sangat fasih. Ucapan Nabi kecek lagu ni dok. Ini bermakna ni mukjizat kan. Memang pelik sejak daripada lahir. Sebelum lahir lagi tu pelik dia dok. Dia ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba kecek pula begini. Jadi itu makna dia fil mahdi wa kahlan tu. Ucapan yang pernah serupa orang dewasa. Okay. Seterusnya, ayat yang ke-138. Allah mewafatkan kita, Allah mewafatkan Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, "Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Allah berfirman kepada Nabi Isa, ketika mana Allah berfirman ketika mana Allah berkata kepada Nabi Isa, aku ini mutawaffika, mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, aku mengangkatmu ke sisi aku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, aku membersihkan kamu daripada orang-orang kafir. Ini Tuhan kata kepada Nabi Isa. Nabi Isa sebagaimana kita maklum, dia ni diangkat oleh Tuhan kan. Naik ke langit. Ketika mana tu? Ketika orang kafir, lebih khusus lagi orang Yahudi pada ketika tu. Orang Yahudi nak bunuh dia. Orang Yahudi pakat nak bunuh dia. Tuhan pun kata aku ni akan mutawafikan, mewafatkanmu, aku akan angkat kamu. Kira-kiranya Tuhan angkat lah Nabi Isa tu. Angkat gimana? Disebut angkat ke langit lah. Sebab apa? Sebab angkat ni tak, dia ke tempat tinggi dah. Kira-kiranya dah. Disebut angkat ni tak? Kalau ada angkat ni tapi dia bawah. Tak ada. Waktu orang panggil letak. Angkat ni adalah ke tempat tinggi. Okey. Jadi lepas pada tu, maka disolik dah orang yang dikatakan Nabi Isa. Tapi sebenarnya tidak. Bukan Nabi Isa. Sebab Tuhan kata dia sudah diangkat. Rafi'uka ilayya.
Hak ada kena solid tu bukan dia. Okey. Ni cerita dia. Soalan dia. Betul ke Allah telah mematikan Nabi Isa lalu mengangkatnya? Mati. Dia kata mutawafika tu tak? Mati dulu. Lepas tu baru angkat. Ke lagi. Betul ke begitu? Lepas tu, Allah ni kira-kiranya nak menyelamatkan Nabi Isa lah. Daripada orang-orang kafir tadi tu. Yang nak bunuh dia tu tak? Apa makna selamat? Kalau memang mati tu. Selamat ke apa? Mati. Mutawafika ni. Aku telah mewafatkan selamat je lah. Kira-kiranya tu. Selamat-selamat ni tak mati lagi. Orang nak bunuh dia, tiba-tiba dia apa terlepas. Oh, hidup lagi. Itu baru selamat. Okay? Ni nak bunuh tapi mati dulu lagi. Mutawafika. Jadi jawapan dia. Nabi Isa tidak dibunuh. Kalau dalam kitab tafsir dia kata bukan qatl tetapi wafat. Beza tu. Mati selagi dibunuh. Nabi Isa ini tidak dibunuh tetapi diwafatkan oleh Allah. Bukan orang Yahudi bunuh dia. Allah yang mewafatkan dia. Allah yang mematikan dia. Mati tak mesti kena bunuh. Okay? Tetapi demo-demo ni orang Yahudi ni percaya. Kita lah sebenarnya yang bunuh Nabi Isa. Kita yang membunuh. Nampak tak? Dan sahabat ni dia percaya Nabi Isa ini mati dibunuh. Dan disolid. Mati kena bunuh. Siapa dia bunuh? Orang Yahudi pada ketika itu. Jadi ayat ni sebenarnya ada dahulu kemudian. Benar. Dalam ayat ni. Ini biasa. Kita guna dahulu kemudian. Saya makan nasi. Nasi saya makan. Boleh ke gitu? Boleh. Ayat kau salah. Betul juga tak? Nasi saya makan. Ataupun saya makan nasi. Ni dalam ayat ni pun aku setuju juga. Adalah sebab-sebab dia tu sebab apa dahulu kemudian. Sebenarnya Allah mengangkat Nabi Isa tu dan mematikan Nabi Isa setelah dia turun semula ke bumi. Bila Nabi Isa turun semula ke bumi? Di akhir-akhir sampai tu. Jadi kira-kiranya susun dia ayat ni. In qala Allah ya Isa inni rafi'uka wa mutawaffika. Allah berkata kepada Nabi Isa, aku mengangkatmu. Lepas pada itu, aku yang mematikan kamu. Bukan orang Yahudi ni mematikan kamu. Aku yang mematikan kamu. Aku mati. Aku angkat bila? Ketika orang Yahudi tengah cari bunuh dia tu. Aku mati, kamu bila? Di akhir zaman tu, setelah dia turun semula. Setelah Nabi Isa turun semula, lepas tu, itulah baru mati sungguh. Kira-kira. Jadi mati pada ketika itu. Itu maksud dia. Yang ketiga, mati ini tawaffa ni ini mutawaffi. Tawaffa ini dengan makna istaufa. Ni orang ngaji Arab lah. Dia lebih jelas sikit benda ni. Iaitu jasad dia bukan makna mati. Aku mematikan kamu tidak. Aku angkat jasad kamu ke langit dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna. Bukan kata dalam keadaan telah cedera ke apa. Tak, dia naik dengan segar-segar molek. Nabi Isa ni. Naik dengan selamat molek. Naik. Lepas tu kira-kiranya dia turun pun dalam keadaan selamat sejahtera gitu. Dia turun. Nabi Isa ni. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, wafat ini dengan makna tidur. Ada juga gitu. Allah mengangkat dia ke langit dan Allah bukan mematikan Nabi Isa. Tidak, tetapi tidur. Nabi Isa naik itu kira-kiranya duduk atas tu dalam keadaan hidup lagi lah. Sebenarnya. Hidup. Pada dia kata wafat. Wafat dengan makna tidur. Iaitu
Tidurlah ke mana tidur sebab kita atas dunia kok. Tu kita tak boleh nak royak lah. Tidur kerana tu. Tetapi, apa kita kata gitu dengan makna tidur? Sebab ada dalam ayat-ayat lain, dia sebut wafat juga. Wafat tapi tidak bermakna mati. Contohnya, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dia guna perkataan tawaffa. Dia tawaffa ni makna dia wafat. Kalau bahasa kita mati tu. Wafat ni. Allah mewafatkan, Allah mematikan orang ketika dia mati nunggu. Bila ketika dia mati, ketika tercabut nyawa tu. Tak gerak tu. Tidak bernyawa tu. Hak tu Allah yang mematikan. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga ketika dia tidak mati. Tapi dia wafat juga. Iaitu bila tu? Ketika dia tidur. Ketika dia tidur. Ada ketika dia wafat sungguh. Iaitu ketika dia mati. Mati tu. Ketika sampai ajar dia, kita kata dah. Ada juga wafat juga. Tetapi wafat tidur. Oh ni tu Tuhan juga buat. Wafat tapi boleh bangun mula. Wafat esok ke bangun. Wafat tiga orang bangun. Tu. Ada lagu tu. Dia guna perkataan wafat. Nabi Isa ni pun wafat. Lepas tu sampai ketika iaitu akhir zaman. Dia akan mari mula. Lepas tu ada selagi firman Allah Ta'ala. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dia sebut dia tawaffakum bil-lail. Dia tawaffak ni kalau kita terjemah tadi maknanya wafat dah. Allah yang mematikan kamu pada waktu malam. Matikan pada waktu malam iaitu Tuhan buat kita ni tengah malam kita tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah ni tahu apa yang kamu buat pada waktu siang. Pada waktu malam kita tidur. Pada waktu siang kita buat, kita kerja. Tuhan ni dia tawaffa. Dia guna perkataan itu. Kan? Tapi perkataan itu tidak makna mati tu. Makna dia tidur. Seterusnya. Tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-139. Keserupaan Nabi Isa dengan Nabi Adam. Alaihi wassalam. Ayat yang seterusnya. Inna mathala Isa, masih lagi dalam surah Ali Imran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa ni di sisi Allah seperti Nabi Adam. Nabi Isa ni serupa Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah telah menciptakan Nabi Adam itu daripada tanah. Thumma qala lahu, lepas pada tu Allah kata kun. Jadi fayakun. Lalu jadilah Nabi Adam itu. Okey, jadi Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapa ni Nabi Isa. Kita baru je lepas tadi tak cerita Nabi Isa tu. Tak ada bapa. Serupa dengan Nabi Adam lah. Nabi Adam ni tak ada bapa juga. Jadi ayat ni sebenarnya ni sebagai jawapan tu juga sikit-sikit ni. Orang Kristian ni dia boleh terima Nabi Adam tu Tuhan cipta dia tak ada ibu, tak ada bapa. Boleh terima. Tetapi orang Kristian tak boleh terima Nabi Isa tu lahir tanpa bapa. Dia pelik. Macam mana Nabi Isa ni mak saja ada Maryam je. Oh ni bukan orang ni. Ni Tuhan ni. Tidak Tuhan pun anak Tuhan. Kalau lagu tu. Kenapa tu? Dah anak sama dia lagi. Kita nak kata tu. Ayah dia tak ada. Honi ni dia tak boleh terima. Tapi Nabi Adam molek-molek saja dia kata Adam. Okey. Kita terima Adam tak ada ibu, tak ada bapa tu. Oh tu tak apa pula dia boleh terima. Okey. Soalan dia. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Nabi Isa pula diciptakan daripada ruh yang ditiupkan ke dalam rahim ibu dia. Ada dalam Quran. Betul. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhna fiha min ruhina. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Wa nafakhna fiha min ruhina. Kami tiupkan kepada Maryam itu ruh kita. Ruh kita tu lagu mana kita tak boleh nak ayat juga. Gano cara dia tu. Tapi gitulah. Maknanya tak
tak serupa ni. Nabi Adam daripada tanah buat. Nabi Isa daripada ruh yang ditiupkan ke dalam rahim ibu dia. Lepas tu, Nabi Adam ini diciptakan tak ada ibu, tak ada bapa. Nabi Isa ada ibu. Ada mak. Bapa je tak ada je. Pas mana keserupaan dia? Waktu yang kata inna matala Isa. Nabi Isa ni serupa dengan Nabi Adam. Serupa kan? Waktu tanah, hak ni ruh. Hak tu ada mak. Hak tu tak ada mak, tak ada mak. Serupa ke mana? Jawapan dia. Perumpamaan ataupun kita nak menyerupakan sesuatu ni tidak semesti serupa dari semua segi. Oh tu jawapan dia. Tak semesti serupa dari semua segi, dari semua sudut. Nampak tak? Serupa dari satu sudut pun tak apa dah kita boleh dah kata. Demo ni serupa singa. Serupa singa gano. Makan nasi, ada tangan, ada kaki tu. Boleh bawa kereta, boleh motor, serupa singa gano. Serupa singa dari satu sudut saja. Iaitu dari sudut demo ni backing. Aduh. Dia orang seles sikit nak ngang lah tu. Ngamuk lah tu. Gitu. Serupa dari sudut tu je. Dari sudut lain tak serupa. Pun kita boleh sama ke dah. Orang tu dengan singa tu. Awak ni serupa bulan. Bulan yang mengambang di waktu malam. Bulan kan? Bulan muka dia je. Nampak tak tangan dia, tubuh dia, tak tahu lagi. Okay, perangai dia. Kita tak tahu. Lupa tu dari segitu je. Okey, dari segi comel dia, zahir dia. Tu kita boleh kata serupa bulan. Jadi hak ni tak salah. Tidak salah tu saya kata Nabi Isa ni serupa dengan Nabi Adam. Cumanya serupa dari segi apa tu? Dah dari segi tanah dengan ruh tak serupa dah. Ada bapa tak ada bapa tak serupa dah. Serupa dari segi mereka berdua sama dari segi wujudnya tanpa bapa. Hak ni tak ada ayah dua-dua. Nabi Isa tak ada ayah. Nabi Adam pun tak ada ayah juga. Serupa dari segi tu je. Dah kali serupa sama-sama tak ada ayah tetapi bapa orang Kristian. Hak tu dia boleh terima. Tak ada ayah dah. Nabi Adam tak ada ayah. Bukan tak ada ayah saja, mak pun tak ada. Dia boleh terima. Tapi hak ni dia tak boleh terima. Nabi Isa ni. Ada mak saja, ayah tak ada. Dia tak boleh terima. Bapa begitu dah. Bapa beza. Sedangkan dua-dua serupa je. Dia nak tolak orang Kristian dah sebenarnya. Di sini. Okey. Habis itu, seterusnya kita pergi pula kepada selagi. Nama kan? Tajuk yang ke-140, sifat ahli kitab. Sebenarnya sifat ahli kitab ni banyak disebut dalam Quran ni. Macam-macam sifat-sifat ahli kitab ni. Panjang. Ni salah satu ciri-ciri ahli kitab. Firman Allah, "Wa min ahli kitab man in ta'manhu bi qintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Ahli kitab ini ada basic, ada jenis tinta manhu bi qintarin. Kamu ada jenis orang hak kamu bagi dia qintar. Qintar ni maknanya harta yang banyak lah. Untuk dia simpan. Amanah dia. Kita amanah dia harta yang banyak. Yu'addihi ilaik, dia akui semula. Bila sampai masa, sampai masa kita nak ambil mula, dia akui penuh. Ada ahli kitab lah betul. Maknanya, betapa amanahnya dia ni. Kan nak kira harta yang banyak tu, contoh kita kata 1 juta lah tu. Ambil 10 riyal tak berasa tu. 2 juta, 10 riyal. 2 juta ratus-ratus ada tak sing-sing pun. Orang tak berasa 10 riyal. Tapi dia beri banyak tu juga. Sampai waktu untuk dipulangkan, dia pulang banyak tu. Amanahnya ahli kitab ni. Lepas tu, ada so mesej lagi. Ahli kitab juga
Yang mana kalau kamu amanah kepada dia dinar, satu dinar, la yu'addi ilaik. Dia tak boleh mula kepada kamu. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Kecuali kamu kena desak-desak. Benar. Banyak semacam royak tu. Mitok, cakap mitok. Ngelah kali kamu dia. Jadi ni ayat ini, ahli kitab ini ada yang bersifat amanah, ada juga yang bersifat khianat. Itu. Soalan dia. Kenapa sifat amanah dan juga khianat ini hanya dikhususkan kepada ahli kitab saja? Tak apa sebut di kalangan ahli kitab. Ada yang amanah, ada yang khianat. Ada. Lepas tu, orang Islam tak ada. Orang amanah dan juga orang khianat tak ada. Amanah belakang orang Islam. Orang agama lain. Semua amanah. Macam seolah-olahnya kita ni, orang panggil skeptikal dah. Nak royak ahli kitab je, nak cari kesalahan ahli kitab sahaja tu. Orang lain tak ada. Okey anda. Gitulah. Wamin ahli kitab tu. Ya, orang panggil contoh. Man inta man biqin qarib ilai. Jadi jawapan dia. Dikhususkan ahli kitab kerana situasi pada ketika tu, situasi ni ke dia. Kalau dalam tafsir kat dia kata asbabun nuzul. Sebab tu ayat ni dia kait ahli kitab pada ketika tu. Ada cerita dia. Bukan saja-saja nak royak. Tiba-tiba mari cerita ahli kitab je. Nak kecek ahli kitab saja tidak. Sebab ada cerita. Situasi pada ketika tu kena pada ahli kitab. Iaitu apa dia? Iaitu ada seorang ahli kitab ni, Abdullah bin Salam ni. Ni banyaklah kalau kita tengok dalam kitab kita tafsir. Cerita dia berbeza-beza. Abdullah bin Salam ni ahli kitab tetapi dia Islam. Lepas pada tu dia memeluk Islam. Sebelum daripada memeluk Islam ni, dia ni memang sifat dia amanah tu. Sebelum dia peluk Islam lagi. Jadi orang bagi kepada dia suruh simpan emas yang banyak. Emas yang banyak ni macam-macam lah. Dalam kitab tafsir tu sebut macam-macam. Emas yang banyak ni ada berkilo-kilo. Emas lah tapi tu. Lalu dia pun jaga. Dan sampai ketika nak kena bui semula, dia pun bui. Bui dengan sempurna, dia bagi balik emas orang suruh dia simpan tadi tu. Betapa amanahnya dia ni, ahli kitab ni. Abdullah bin Salam. Lepas tu ada seorang lagi, nama dia Fanhas bin Azura. Dalam Asbabun Nuzul tu. Fanhas bin Azura ni, orang yang amanah pada dia satu dinar saja. Tapi dia payah nak bui semula tu. Bermacam-macam alasan. Nak boleh ke wis muda. Itu cerita dia je. Sebab tu jadi tu bikin ta'man bidinarin. Kalau kamu bagi kepada dia satu dinar pun, dia tak akan wis muda. Apa ni sebab okey cerita ni. Fanhas dengan Abdullah bin Salam. Lepas tu lagi, disebut ahli kitab juga kerana ahli kitab ni dia khianat kepada orang Islam dengan menganggap halal perbuatan itu. Adapun kita orang Islam, kita khianat tu. Kita tak wis mula betih orang ke apa tu, tapi dalam hati kita kata dosa. Kita tahu benda tu salah tu. Cuma kita nak buat. Salah suku kira, tapi kita tahu salah. Ahli kitab ni tidak. Dia menganggap benda tu betul. Khianat pada orang Islam ni boleh. Alah benda tu. Bukti dia ke dia? Sebab akhir ayat ni juga, iaitu zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita ni tak ada masalah pun dengan puak-puak ummi. Ummi ni apa ni orang Islam lah. Orang Islam ni kita tak dosa pun kalau kita buat gitu. Kita kena kepada orang Islam tak dosa pun.
Dia anggap lagu tu. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Menganggap tidak salah. Nak makan harta orang sendiri tengok. Tak salah. Adapun kita lain. Dalam iktikad kita, kepercayaan kita, benda tu salah. Sebab tu disebut suku. Ahli kitab ni berkaitan dengan amanah dan juga khianat ni disebut suku. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.